Assalamualaikum, Dr. Izzat Afifah binti Nasruddin. Nama saya Muhammad Zuhini bin Muhammad Zain dari Fakulti Pendidikan. Ingin membentangkan teori yang saya pilih, iaitu teori tingkah laku yang bertajuk Penerapan Teori Pelaziman Operon B.F. Skinner dalam pengurusan tingkah laku pelajar di bilik darjah. Okey, pada asasnya konsep pembelajaran yang berlandaskan teori pembelajaran masa kini boleh diklasifikasikan kepada 4 mazhab yang utama, yang mana telah dipelopori oleh Pavlov, Watson, Thorndike dan Skinner. Teori behaviorisme terbahagi kepada jenis, iaitu pelaziman klasik dan juga pelaziman operan. Tokoh behavioris berpendapat bahawa pembelajaran merupakan satu perubahan tingkah laku cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu. Bernhard Friedrich Skinner atau lebih dikenali sebagai B.F. Skinner, beliau merupakan salah satu ahli psikologi yang berpengaruh dengan sumbangannya yang masih relevan dalam pendidikan dan terapi tingkah laku. Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus boleh diaplikasi ke atas manusia. Dalam masa yang sama, Skinner memperkenalkan konsep pengukuhan positif dan negatif serta hukuman dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Konsep utama dalam teori ini terbahagi kepada 3, iaitu peneguhan positif, negatif dan hukuman. Peneguhan positif merujuk kepada pemberian sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. Sebagai contoh untuk peneguhan positif, apabila seseorang pelajar mendapat markah peperiksaan tertinggi di dalam kelas, guru boleh memberikan penghargaan di khalayak ramai dengan memberikan pujian di hadapan rakan-rakannya di dalam kelas. Manakala peneguhan negatif pula adalah apabila guru memberikan rangsangan yang menyakitkan dan tidak selesa. Misalnya, apabila seorang pelajar tidak membuat latihan, guru mengambil tindakan dengan menahan pelajar tersebut untuk menyiapkan latihan tersebut sehingga selesai. Bayangkan sekiranya setiap hari dia ditahan untuk tempoh 1 jam, tentunya pelajar tersebut akan merasakan terbeban dan tidak lagi seronok untuk melakukan tingkah laku tersebut. Kesannya, pelajar tersebut akan sentiasa menyiapkan latihan dengan baik. Hukuman boleh didefinisikan sebagai satu proses untuk melemahkan atau mengurangkan burulan yang tingkah laku yang tidak diingini. Sebagai contoh, guru memberikan hukuman denda berbentuk kewangan di mana setiap kali pelajar bising di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran, hukuman denda 50% akan dikenakan ke atas pelajar yang bising. Oleh itu, untuk mengelakkan daripada membayar denda, maka tingkah laku yang bising negatif itu akan dikurangkan setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dan ini ialah contoh lain bagi peneguhan positif dan peneguhan negatif. Seterusnya, implikasi teori pelaziman operan Skinner dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, pengukuhan positif dalam meningkatkan tingkah laku yang diingini. Sebagai contoh, guru boleh memberi ganjaran kepada murid-muridnya seperti pujian, memberi hadiah dan sebagainya. Dengan cara ini, pelajar lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang diberi. Yang kedua, membentuk tingkah laku secara berperingkat. Pada peringkat awal, guru mengukuhkan pelajar setiap kali mereka menulis ayat yang lengkap. Guru memberikan pujian atau ganjaran kecil seperti memberi tanda baik ataupun memberi pujian lisan kepada murid tersebut. Kadang-kala, peneguhan negatif sesuai untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Contohnya, menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan di dalam bilik darjah. Okey, di sini kesimpulannya, teori Skinner menekankan bagaimana tingkah laku manusia dapat dibentuk dan dikawal melalui penguatan positif dan negatif, iaitu pemberian ganjaran untuk mengalahkan tingkah laku yang diingini, sementara tingkah laku yang tidak diingini dapat diminimumkan melalui hukuman. Teori ini memberikan panduan praktikal untuk merancang pengajaran dan penilaian yang berkesan serta mengurus tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ini, pendidik dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih positif dan berkesan. Pendidik juga boleh menggabungkan dengan pendekatan lain untuk hasil pembelajaran yang lebih menyeluruh. Sekian, terima kasih daripada saya.